Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 26 November 2020 bersama saya Janet Bennett. Berita dimulakan dengan khabar gembira mengenai penamatan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi daerah Kuching yang berkuat kuasa esok 27 November 2020 bermula jam 11.59 malam. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya hari ini memaklumkan penamatan tersebut berikutan status daerah Kuching yang bertukar daripada merah kepada jingga setelah hanya 30 kes jangkitan tempatan dilaporkan sehingga kini. Kenyataan itu turut memberitahu 4 kes positif baharu dikesan di Kuching menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 1,062 kes. Dua daripada kes tersebut merupakan kes import yang dikategorikan sebagai kes yang mendapat jangkitan di kawasan berisiko COVID-19 iaitu semasa berada di Sabah. Manakala dua lagi kes adalah kes import A melibatkan dua warga negara tempatan yang baru balik dari Pontianak, Kalimantan Barat yang merupakan anggota dan ahli keluarga pegawai keselamatan di Konsulat Malaysia di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Selanjutnya, Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak KWKPK akan terus memantau pematuhan prosedur operasi standard SOP terhadap taska dan tadika di Sarawak terutamanya di zon merah. Menurut Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah, taska dan tadika merupakan salah satu daripada perkhidmatan penting yang menjadi sistem sokongan kepada ibu bapa atau penjaga yang bekerja, lebih-lebih lagi petugas barisan hadapan. Katanya, ibu bapa dan penjaga tidak perlu khawatir untuk menghantar anak-anak kerana pihak taska dan tadika dijamin mengutamakan pematuhan SOP yang ketat. It's an essential service for working parents and we have parents here who are frontliners. Kalau kita untuk productivity dan juga untuk peace of mind. Jadi mereka perlu tahu bahawa ada orang yang dapat menjaga anak mereka dalam keadaan selamat dan dalam persekitaran yang berkualiti dan juga jagaan dengan kasih dan sayang. Beliau berkata demikian semasa meninjau The Play School 3 Taska Bimbingan Cahaya Jalan Sungai Maung Kuching pada Rabu bersama Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Datuk Rosie Yunus. Balik ke laporan berikutnya. Masyarakat perlu terus mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan bagi memastikan rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Menteri Utilities Sarawak Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utong menegaskan ianya penting kerana penularan wabak itu di negara ini termasuk di Sarawak masih belum reda. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam merasmikan bengkel kepolisan komuniti daerah Sebauh di rumah Jonathan Jamban, Sungai Janaan baru-baru ini. Mengenai penganjuran bengkel, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kemenang itu menjelaskan ia bertujuan memperkasarkan keupayaan masyarakat di peringkat komuniti untuk mengurangkan risiko bencana di peringkat akar umbi. Pada majlis itu, beliau telah menyampaikan sumbangan sebanyak RM15,000 kepada JKKK Rumah Jonathan Jamban dan RM5,000 kepada Biro Wanita rumah tersebut serta RM200,000 menerusi projek Program Transformasi Luar Bandar RTP bagi pembinaan parit rumah panjang. Manakala di Kuching, impian Julaihi Zaini, keluarga Daif di Kampung Rampangi untuk memiliki kediaman yang lebih selesa dan selamat menjadi kenyataan setelah rumahnya siap dibina baharu di bawah projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu rumah tersebut dibina dengan kos sebanyak RM57,000 dan berjaya disiapkan dalam tempoh sebulan setengah. Saya pasti hari ini kita telah menyampaikan kunci tadi secara simbolik. Maknanya kita dapat memberi keselesaan, kesejahteraan kepada saudara Julaihi bersama dengan keluarga selepas ini. Rumah ini dilengkap dengan dua bilik tidur, bilik tamu, bilik dapur dan sebuah bilik air serta dibekali dengan belekanan dan elektrik dan air. Dan ini diberi secara percuma kepada saudara Julaihi. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan rumah PPRMS di Kampung Rampangi, Fasa 1 pada Rabu.
Ujar Adun Pantai Damai itu, sebanyak 67 rumah telah dibaik pulih pada 2018, 43 rumah pada 2019 dan 60 lagi dirancang pada tahun ini di bawah PPRMS. Sementara itu, Julaihi ketika ditemui amat bersyukur dan menzahirkan penghargaan kerajaan negeri di atas bantuan tersebut. Pertama kali kami ucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan GPS Sarawak yang membantu kami, yang diketuai oleh Ketua Menteri yang amat kita kasihi, Abang Abdul Rahman Johari bintu Nopeng, serta tidak lupa juga saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada YB Dr. Abdul Rahman Junaidi, dan tidak lupa juga kepada JAIS Negeri Sarawak, tuan pengarahnya, kena meninjau keadaan rumah saya Ria. Kami haraplah kerajaan Negeri Sarawak itu akan kekal memerintah dengan Sarawak. Di Dun Meluan pula, penduduk di situ bakal menikmati liputan internet yang lebih baik dengan siapnya pembinaan 8 Mendara Telekomunikasi Multimedia Authority Rural Telecommunication 300 Smart 300 di kawasan itu. Kawasan yang telah dikenal pasti untuk didirikan mendara adalah seperti yang tertera. Adun Meluan Roland Duat Jubin semasa merasmikan Majlis Pecah Tanah Menara Telekomunikasi tersebut di Nangga Ensiring Julau pada Rabu berkata, beliau optimis kemudahan itu membuka ruang kepada penduduk luar bandar turut bersama menikmati manfaat ekonomi digital negeri ini. Tambahnya, ia juga bukti jelas Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS mengutamakan kepentingan dan kebajikan rakyat khususnya di pedalaman. Laporan seterusnya, para pelajar di Nangga Sumpang Batang Air kini boleh tersenyum lebar selepas mereka boleh mengikuti sesi pembelajaran secara atas talian menerusi penggunaan teknologi terminal satelit aperture sangat kecil VSAT. Sistem tersebut telah disediakan oleh penyedia perkhidmatan telekomunikasi Rishten dan ia merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat syarikat tersebut. Dengan VSAT, para pelajar sekolah di situ bukan sahaja dapat menyambung semula pembelajaran, malah penduduk kampung kini juga dapat berhubung dengan dunia luar. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Rishten, Leo Chin berkata, pihaknya gembira dapat menyediakan perkhidmatan liputan internet satelit kepada penduduk di kawasan berkenaan yang terkenal dengan industri ekopelancongan. Pengurus Besar Lembaga Multimedia Sarawak SMA, Dr. Zaidi Razak pula memberitahu pihaknya menyedari hakikat bahawa terdapat banyak kawasan di Sarawak, terutamanya di kawasan luar bandar yang belum mendapat liputan komunikasi yang komprehensif dan stabil di atas cabaran geografi dan teknikal. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.